أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين بسم الله الرحمن الرحيم. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. Sadaqallahul Azim. Allah memulakan kejadian sekalian makhluk, kemudian ia mengembalikannya hidup semula pada hari kiamat. Kemudian kepadanya lah kamu akan dikembalikan untuk menerima balasan. Dan semasa berlakunya hari kiamat, orang-orang yang berdosa akan diam membisu serta berputus asa. Dan makhluk-makhluk yang mereka jadikan sekutu-sekutu Allah itu, tidak ada satu pun daripadanya pemberi syafaat melepaskan mereka dari azab Allah. Padahal mereka berlaku kufur di dunia dahulu dengan sebab makhluk-makhluk yang mereka sekutukan dengan Allah itu. Dan semasa berlakunya kiamat, mereka pada hari itu akan berpecah kepada dua kumpulan setelah selesai perbicaraan. Adapun kumpulan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka akan ditempatkan di taman syurga dalam keadaan bersukaria. Dan sebaliknya, kumpulan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami Al-Quran serta mendustakan pertemuan hari akhirat, maka mereka akan tetap berada dalam azab seksa selama-lamanya. Setelah kamu mengetahui yang demikian, maka bertasbihlah kepada Allah semasa kamu berada pada waktu malam dan semasa kamu berada pada waktu subuh. Serta pujilah Allah yang berhak menerima segala puji dan sekalian makhluknya di langit dan di bumi. Dan juga bertasbihlah kepadanya serta pujilah dia pada waktu petang dan semasa kamu berada pada waktu zuhur. Ia mengeluarkan sesuatu yang hidup dari benda yang mati dan mengeluarkan benda yang mati dari sesuatu yang hidup, serta menghidupkan bumi sesudah matinya. Dan demikian itulah kamu akan dikeluarkan hidup semula dari kubur. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah Ar-Rum, surah yang ke-30, juzuk yang ke-21 bermula ayat 11 sehingga ayat ke-19. Kalau sebelum ini kita telah menjelaskan tentang perintah Allah Ta'ala supaya berfikir tentang kejadian langit dan bumi, dan juga berjalan di muka bumi untuk melihat bagaimana kemusnahan orang-orang yang mendustakan, orang-orang yang menolak dan orang-orang yang meninggalkan perintah Allah SWT. Dan kemudian kita juga telah jelaskan bahawa kesudahan bagi orang-orang yang kafir itu neraka. Maka ini kesudahan yang amat jelas.
Oh, tiada pun di kalangan orang kafir yang dikecualikan daripada neraka Allah. Siapa pun yang ada, siapa pun yang kufur pada Allah, mereka tidak ada sebarang alasan lagi. Kerana Allah memberikan tempoh yang panjang di dunia untuk mereka berfikir dan melengkapkan mereka dengan segala panca inderanya. Baik, sesudah Allah Ta'ala menyebut tentang kesudahan ilah neraka Jahannam kepada orang-orang kafir, maka pada ayat yang berikutnya Allah Ta'ala menjelaskan bagaimana proses manusia ini dihidupkan dan dihimpunkan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan bagaimana watak-watak orang kafir pada hari akhirat kelak. Kalau ayat sebelum ini, pada ayat ke-10 cerita kesudahan orang kafir dalam neraka. Pada ayat yang berikutnya kita baca, Allah menceritakan bagaimana proses kiamat itu berlaku. Dan apa yang berlaku pada hari kiamat kelak yang berupa soal jawab atau yang berupa hisab. Dan keadaan orang kafir yang amat menyesal atas kekufuran mereka. Dan Allah menjelaskan bahawa di hari akhirat kelak manusia cuma terbahagi pada dua kelompok. Satu kelompok ahli syurga yang berada dalam kenikmatan sentiasa, dan satu kelompok lagi ahli neraka yang kekal selama-lamanya. Cuma dua kelompok ini. Kemudian Allah SWT memerintahkan supaya orang-orang beriman sentiasa menyucikan Allah, bertasbih kepada Allah petang dan pagi dan mengucapkan pujian kepada Allah pada setiap waktu dan ketika. Dan ayat yang kita bacakan ini menjelaskan di antara kekuasaan Allah itu menjadikan sesuatu yang hidup daripada yang mati, dan menjadikan daripada sesuatu yang hidup. Maka ini semua adalah kekuasaan Allah SWT. Baik, kembali kepada penafsiran kita secara ayat demi ayat. Kata Allah, Allahu yabda'ul khalq summa yu'iduhu summa ilaihi turja'un. Dan dialah Allah yang telah memulakan kejadian dan penciptaan. Allah Ta'ala menyatakan yang memulakan penciptaan makhluk-makhluk ini Allah. Allah yang memulakan ciptaan manusia, Allah yang memulakan ciptaan langit dan bumi. Allah semua menciptakannya. Bahkan Allah memberi satu takbir, iaitu Allah yang memulakannya. Bukan sekadar Allah mencipta, Allah memulakan. Untuk menunjukkan bahawa tiada kuasa pada mana-mana makhluk dan mencipta. Apatah lagi memulakannya. Artinya ada orang kata, okay, dia cipta kemudian. Mencipta kemudian. Allah kata tak, yang mencipta itu Allah. Dan yang mula-mula itu Allah. Maka Allah menyatakan Allahu yabda'ul khalq thumma yu'iduhu. Kemudian yang menciptakan permulaan makhluk ini, dialah yang akan mengembalikannya hidup kembali. Bila Nabi SAW berucap di hadapan orang kafir, membawa usul akidah yang jelas, iaitu berkait dengan kebangkitan semula. Rasulullah SAW bawa 3 asas tauhid. Yang pertama tentang keesaan Allah. Yang kedua tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW sendiri. Dan yang ketiga tentang hari kebangkitan semula. Bahawa dunia tak akan berakhir di sini. Ia berakhir dengan hari kebangkitan. Maka bila Allah menyuruh baginda SAW memberitahu kepada orang kafir bahawa manusia akan dikembalikan, dibangkit semula, mereka tak percaya. Mereka kata, lihat ini dah jadi tulang belulang. Sebahagian mereka cari tulang-tulang mayat. Ambil bawa jumpa Rasulullah lalu baling depan Nabi. Apakah yang ni yang kamu kata kamu akan hidupkan balik? Yang dah jadi tulang belulang dan hancur. Maka Allah Ta'ala menjawab, Allah lah yang memulakan ciptaan. Allah yang memulakan ciptaan itu yang berkuasa untuk mengadakan kembali. Seolah-olah pertanyaannya ialah, bukankah dahulu kamu tidak pernah wujud? Bahkan tulang pun tak ada. Kamu dulu, sebelum wujud kamu, tulang pun tak ada. Daripada zero, maka kamu ada. Kemudian kau mati, tinggallah tulang belulang, kulit dan sebagainya. Maka Allah mengadakan kamu kembali. Kalau kamu boleh menerima kejadian kamu sebelum ada apa-apa, tulang tak ada, apa tak ada, kamu boleh percaya, ada kamu. Bagaimana kamu tak boleh percaya bahawa kamu akan diadakan kembali? Sebab itu Allah menerangkan dalam banyak ayat. Analogi yang mudah. Hal ata 'alal insan hinum minad dahr lam yakun syai'an madhkura. Apakah manusia tak berfikir bahawa mereka dahulu tak ada langsung? Langsung tak wujud dan tak ada. Hari ini ada tulang.
Hari ni ada kuburnya. Dulu kamu tak ada apa-apa. Sebab itu Allah memulakan kehidupan manusia ini pencipta daripada tak ada pada ada. Kemudian ditakdirkan kembali, kemudian dihidupkan. Mula-mula kita asal kita tak ada, mati dengan bahasa lain. Istilah bagi tak ada itu mati, tak wujud. Kemudian kita ada, kemudian kita mati. Kemudian diadakan kembali. Lihat analogi yang mudah dipahami. Kalau kita katakan orang kafir bawa tulang belulang dah hancur lebur, bagaimana Allah nak kembalikan ciptaan ini? Maka soalan sama ditanya, bagaimana kamu dulu terjadi? Dulu kamu terjadi macam mana? Ada tulang? Tak ada. Tak ada apa-apa. Zero. Bahkan sebelum itu pun kamu tak ada mak, tak ada ayah. Sehingga Allah menjadikan bagi kamu ibu untuk mengandungkan kamu. Ayah untuk kamu nisbahkan namamu, maka kamu pun lahir. Maka kenapa menolak yang kedua tidak menolak yang pertama? Walhal yang pertama itu jauh lebih, kita katakan lebih kuat dari sudut dalilnya. Macam inilah bila orang Kristian kata Nabi Isa itu anak Tuhan. Maka kita logiknya di mana? Logiknya kerana dia tak ada apa-apa. Maka dia jadi anak Tuhan. Maka Allah jawab, bagaimana pula dengan Adam? Adam tak ada ibu, tak ada ayah. Kenapa kamu tak kata dia anak Tuhan? Bukan kamu sepakat kata dia manusia. Yang pertama Allah ciptakan. Yang diletakkan dalam syurga sebelum diturunkan ke dunia. Tak ada manusia khilaf tentang bahawa Adam itu manusia. Tidak ada khilaf. Walau kejadian Adam itu lebih ajaib. Mak tak ada, ayah tak ada. Kejadian Nabi Isa ini, separuh dia ajaib dia. Dia cuma tak ada ayahnya, ada mak. Ada mak dia. Maka di sini, soalan-persoalan yang Allah sebut dalam Quran yang tak boleh dijawab. Sebab itu kata Allah, Inna masala Isa indallah kamasali Adam. Khalaqahu min turab, thumma qala lahu kun fayakun. Bandingan Nabi Isa di sisi Allah sama seperti Adam. Yang Allah ciptakannya daripada tanah, kemudian Allah kata jadi, maka jadi. Maksudnya kuasa Allah. Kejadian Nabi Isa itu kuasa Allah, lahir tanpa bapanya. Kejadian Nabi Adam itu kuasa Allah, lahir tanpa ibu dan bapanya. Dan kamu diciptakan dengan kuasa Allah, dan kamu dihidupkan juga dengan kuasa Allah. Yang kita ada ni, kenapa? Kerana kuasa Allah yang berkata kun fayakun, jadi maka jadi. Dan kamu pula juga akan nanti dibangkitkan juga dengan kuasa Allah. Kun fayakun, jadi maka jadi. Karena itu Allah Ta'ala memulakan. Allah yang memulakan ciptaan kamu. Yang memulakan ciptaan inilah yang akan mengembalikannya. Tuhan yang sama. Thumma ilaihi turja'un. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah SWT. Maksud dikembalikan, yakni dihakimi. Akan dibalas perbuatan kamu baik, maka baik. Buruk, maka buruk. Pada setiap manusia diadili setiap perkataan mereka dan perbuatan mereka, kecilnya atau besarnya. Sebab itu mereka-mereka yang melakukan maksiat menyatakan, kenapa buku catatan kami ini la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha? Kenapa buku catatan kami ini mencatat setiap dosa kami kecil dan besar? Yang kecil pun tulis juga. Yang tak terfikir oleh mereka. Hatta bunyi dehem juga ditulis. Ditulis. Kenapa dehem? Adakah perli orang? Kerana kadang-kadang kita umpat orang saya berdehem. Kadang-kadang kita nak marah dengan berdehem. Maka semua ditulis. Hatta senyum ditulis. Kita senyum. Senyum kadang-kadang makna sedekah, kadang-kadang makna dosa. Ada kalanya bila kita senyum sedekah, ada kalanya kita senyum tu bersifat dosa. Ya, tengok orang jatuh kita bersenyum. Kenapa senyum? Sedekah. Mau kita gaduh soal lepas tu. Tengok dia kena musibah, kita kena kita bersenyum. Kenapa? Saya sedekah. Awak perli ke apa ni? Jadi, dia setiap benda tu Allah Ta'ala tulis. Sehingga kata para ulama bahawa baik senyum, baik ketawa, baik berdehem, semua itu akan ditulis oleh Allah. Maka ini memeranjakkan orang kafir. Kerana mereka melihat mereka benar-benar bankrupt hari itu. Dahlah tak ada iman, yang pun asas penerimaan. Bukan langsung kejahatan juga ditulis. Kerana sebagaimana orang beriman ditulis, orang kafir juga ditulis. Untuk apa? Menambahkan derita dia. Untuk menambahkan defisit dia. Dia dah memang bankrupt dah. Sebab tak ada iman. Untuk tambah lagi bankrupt. Orang macam dah tak ada duit, dia kira free. Berhutang pula banyak. Maka menambahkan lagi siksaannya. Dan bila dizalimi orang Islam pula,
maka dosa orang Islam dipikul pula. Bertambah lagi. Kalau dia penyebab atau dia menzalimi, dia ambil harta orang Islam sebagai contoh. Maka dia akan memikul dosa-dosa orang Islam. Dia hutang tak bayar, maka dia akan pikul lagi. Dalam dia kafir, memang masuk neraka. Maka Allah Ta'ala menyebut, kamu akan dikembalikan. Wa yawma taqumus sa'ah. Dan ketika mana berlakunya kiamat, kata Allah, yublisul mujrimun, amatlah berputus asa akan orang-orang kafir itu. Putus asa. Memang tak ada ruang untuk ditolong. Tak ada ruang. Kerana kekufuran menyebabkan tidak ada ruang untuk disyafaat walau sedikit. Ada pun orang beriman yang melakukan dosa, yang melakukan kekurangan, kecuaian, ruang syafaat tu ada. Orang beriman, orang yang diiman, dia tak berputus asa sebagaimana orang kafir. Sebab tu Allah sebut ayat selepas itu, walam yakul lahum syurakaihim syufa'a'u wa kanu bisyurakaihim kafirun. Mereka pada hari itu tidak mempunyai sekutu-sekutu berhala yang mereka sembah dahulu, syufa'a yang akan bantu mereka. Wa kanu bisyurakaihim kafirin, sedangkan mereka sebab berhala tadilah mereka kufur. Macam ni sebab kita ikut orang kata jangan ikut dia, jangan ikut dia. Dia kata saya nak ikut juga dia boleh tolong saya. Akhirnya dia diabaikan, contohlah dia abaikan. Lalu nak kembali balik, kita kata pergilah ikut yang awak ikut tu. Yang awak ikut dulu siapa tu? Pergi ikut dia. Awak rasa yang boleh beri syafaat pada awak. Kerana sebab dia awak tinggalkan saya. Pergi ikut dia. Demikian dikatakan pada penyembah berhala. Bila mana mereka melihat berhala mereka juga dihumbang dalam neraka. Yang mereka sembah itu pun masuk neraka. Ini kalau seorang anak, dia kena buli, dia minta tolong ayah dia. Ayah ada orang buli saya. Sampai kat situ ayah dia kena buli juga. Bagaimana perasaan anak tu? Yang dia rasa ayah dia kuat boleh tolong dia. Tiba sampai ke tempat kejadian, ayah dia pula kena buli. Anak ni nak minta tolong lagi tak? Taklah. Ayah yang kuat pun kena buli. Macam mana dia mampu memohon pertolongan? Dilihat berhala-berhala masuk neraka. Yang disembah dulu, yang disebut, yang dipuja dulu. Bagaimana mungkin dia nampak itu beri syafaat? Maka kerana itulah waktu tersebut kata Allah, penyesalan, putus asa yang tidak dapat digambarkan. Sebab tak ada langsung ruang untuk ditolong. Macam saya katakan berbeza dengan orang beriman, ada ruang lagi, ruang ada. Kadang-kadang datang daripada syafaat ni, syafaat itu. Kadang-kadang datang daripada amalan-amalan tertentu. Kadang-kadang datang daripada syafaat Nabi. Kadang-kadang datang daripada rahmat Allah. Dengan rahmat Allah, Allah nak lepaskan. Ada pun orang kafir, rahmat Allah tak ada. Syafaat Nabi-Nabi pun tak ada. Malaikat-malaikat pun tak ada. Orang beriman pun tak ada. Mana-mana orang soleh tak ada. Seorang pun tak boleh. Sebab itu bila Allah sebut, Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Siapa yang boleh beri syafaat? Melainkan dengan izin Allah. Dan Allah telah mencatatkan satu-satunya yang Allah tak izinkan beri syafaat ialah orang kafir. Orang kafir tak diizinkan beri syafaat. Walau bagaimana baik, apatah lagi menerima syafaat. Orang kafir menerima syafaat tak boleh. Memberi syafaat tak boleh. Sebab itu, kalau kita tahu kekufuran ini benda yang paling jijik di dunia. Sebab itu para Nabi memerangi sungguh-sungguh kekufuran. Mereka tak perangi benda lain. Kekufuran itu terlalu jijik hari akhirat kelak. Nabi Muhammad SAW memerangi kekufuran. Dengan bersungguh-sungguh. Bahkan menyuruh para sahabat juga melakukan perkara yang sama. Dan umat Islam faham benda itu. Akhirnya kita lihat satu persatu negara berhala ditukar menjadi agama Tauhid. Daripada semenanjung tanah Arab. Kepada bumi Yaman. Kepada bumi Parsi. Kepada bumi Rom. Hatta kepada tanah Melayu kita. Tanah Jawa kita. Asia Tenggara kita. Daripada berhala menyembah Allah yang satu. Kenapa generasi itu sungguh-sungguh? Kerana kekufuran benda paling besar. Hari ini manusia ubah yang paling besar ialah kemiskinan. Mereka lupa kekufuran. Lalu mereka bersepakat untuk membasmi kemiskinan, tidak bersepakat membasmi kekufuran. Mereka bersatu untuk membasmi kemiskinan. Tapi mereka tidak bersatu untuk menghapuskan kekufuran. Sedangkan sifat harta tadi dia subjektif. Subjektif. Kita nak kata zero kemiskinan tak mungkin. Sejarah telah menunjukkan walau bagaimanapun dikayakan manusia akan ada golongan yang miskin.
Cari negara maju yang tak ada orang miskin. Pasti ada. Pasti ada, kerana ini satu sunnatullah yang berlaku. Bukan bermaksud Islam tak pentingkan benda itu. Tapi ada benda yang lebih utama. Yang lebih utama ialah agama. Yang lebih utama ialah menghalang manusia daripada mensyirikkan Allah. Sebab itu bila kita lihat undang-undang atau disebut sebagai syuruk Umariyah, undang-undang akan berkaitan hubungan kita dengan orang bukan Islam. Zahirnya orang bukan Islam nampak macam orang Islam menyekat kebebasan mereka. Hakikatnya ialah untuk membantu mereka mengenal agama tauhid. Bila mereka diperakui dalam Islam untuk duduk dalam negara Islam, lalu mendapat gelaran Ahlul Zimmah. Ahlul Zimmah bererti dalam tanggungan kerajaan Islam. Zimmah itu tanggungan. Ahlul Zimmah artinya kerajaan jaga mereka. Jaga kebebasan mereka. Dari sudut mencari harta, meniaga dan sebagainya. Sebab kita kena faham orang kafir, tujuan hidup dia cuma nak dunia. Dia nak tanah 999 tahun, dia nak tu. Sebab dia tak ada syurga yang kekal. Dia nak tanah lah 999 tahun. Kau boleh biar 4000 tahun ke. Dia nak rumah, dia nak duit, itu dia nak. Sebab itu je ilmu dia. Dzalika ma balawhum minal ilm. Ilmu dia setakat tu. Maka kita orang beriman tak? Kita melihat lebih jauh akhirat. Akhirat. Maka orang Islam, bila mana orang kafir duduk dalam negeri Islam, kita beri hak tu. Hak-hak yang berkait dengan dia nak makan, dia nak minum, dia nak berniaga, silakan. Tak ada masalah apa. Tapi bila sampai hak agama, maka Islam mula buat satu peraturan. Hak agama. Mereka tidak boleh membina gereja baru. Mereka tak boleh bina benda yang baru, tak boleh. Mereka boleh baiki tapi bina tak boleh. Membesarkan tak boleh. Dan mereka mesti tunjuk perbezaan dengan orang Islam. Orang kafir dia kena tunjuk dia punya huwiyah. Huwiyah maksudnya dia ni orang kafir bila jalan dah nampak terang. Dengan cara mereka mesti memakai satu kain yang mereka ikat kat pinggang mereka. Kenal ni orang kafir. Kalau kita sekarang pakai IC lah. Maka bila jalan mereka ni kafir. Supaya orang Islam sentiasa nampak mereka untuk diajak dakwah. Oh kenal dakwah. Macam pesakit, dia pakai baju pesakit. Dia keluar mana-mana pun, ni pesakit ni. Dikenali. Dan tidak ada yang lebih sakit daripada orang sakit akidah. Orang kafir ni sakit akidah. Maka orang Islam kena tolong dia. Bukan membenci dia, menolong dia. Sebab itu seruan dakwah. Bukan seruan penghinaan, jauh sekali diskriminasi. Islam bukan mendiskriminasi orang kafir. Jauh sekali menzalimi orang kafir. Tetapi Islam merawat orang kafir. Mendakwah orang kafir, dakwah orang kafir. Sehingga mereka Islam. Kita bukan atas nama, oh, dia kafir, dia kekal kafir. Tak, kita dakwah dia. Selama dia hidup dan selama kita hidup. Ajak dan ajak. Dan bila mana dia Islam, maka kita anggap dia saudara kita. Dia tuan-tuan kena beza diskriminasi, itu perkauman, diskriminasi. Selama-lamanya dia diskriminasi. Tanpa dia ajak buat apa-apa. Macam contoh dalam perkauman. Sebab di kaum lain dia diskriminasi. Kerana dia tak boleh berubah. Kaum tu lah. Maka itu nama diskriminasi. Tapi dalam Islam kita tak sebut diskriminasi. Ini adalah rawatan, ilaj. Mereka yang kafir, mereka saudara kita bila masuk Islam. Berubah dengan sekelip mata. Islam, maka saudara kita. Mereka ada hak sebagaimana hak orang Islam yang lain. Sesuatu yang mereka boleh ubah. Oleh sebab itulah oleh kerana kita sebut kekufuran ini tidak ada syafaat kiamat kelak. Orang yang mati kufur, maka tempatnya dalam neraka. Setengah kata Ustaz kesian dia. Dia masuk neraka. Nak kesian sebab apa? Bukankah Allah yang ciptakan mereka dan dia tak pernah terima kasih? Tuan-tuan kita, kalau tuan-tuan tolong orang, ada orang tak terima kasih pada kita, kita kesian tak? Kita tolong dia, kita bantu dia, kemudian dia lawan kita balik. Tuan-tuan kesian tak dia? Siapa kesian? Tak ada orang kesian pada orang lawan dengan kebaikan yang kita berikan. Ini semua kebaikan Allah beri pada dia. Kalau dia tidak menyembah Allah, dia tak sembah Allah. Kita kalau ada pekerja, sehari je tak datang kerja, kita dah marah dia. Sehari tak datang kerja, dia tak beritahu, kita marah. Sebab apa? Sebab kita bayar gaji. Tetapi bagaimana seorang yang seumur hidupnya tidak menyembah Allah, sedangkan Allah beri dia nikmat semua? Apakah dia tak layak dimarahi? Kalau tuan-tuan bayar gaji seorang pekerja, dia cuma tak datang sehari, kita mengamuk sangat. Sebab kita bayar gaji, kenapa tak datang? Tak beritahu pula. Kalau tak datang sebulan, tuan-tuan marah tak dia? Kita bayar gaji bagi allowance, allowance rumah lagi, allowance perkhidmatan, allowance sekolah, allowance bagi semua. Dia tak datang kerja sebulan. Marah tak marah? Marah.
Ini seumur hidup dia tak pernah menyembah Allah. Dia makan rezeki Allah, dia duduk di bumi Allah, dia mendapat segala kemuliaan yang Allah berikan kepada dia, berupa seorang manusia, sebagaimana Allah sebut walaqad karramna bani Adam, sesungguhnya kami muliakan semua manusia. Dia dimuliakan. Tiba-tiba dan tidak ada satu hari pun dalam hidupnya menyembah Allah. Maka apakah dia layak untuk mendapat rahmat Allah? Tak layak langsung. Sebab kita, macam saya kata, kita duk tengok kesian-kesian. Sebab dia tak kena kat kita ni. Cuba kena hak kita. Dan apakah kita kata, oh kesian dia. Kita tengok ada seorang tu, misal kata, dia pukul seseorang. Oh kesian, kenapalah pukul orang tu misalnya. Kita tak faham masalah dia. Bila kita tanya sebab apa, dia ni mencuri, merompak, dia rogoh anak saya dia sekian-sekian. Oh eloklah pukul dia. Baru kita faham jenayahnya apa. Mula-mula kita tengok orang dah pukul tepi jalan, oh kesian, kenapa dia kena pukul? Bila kita tanya rupanya dia ni lah pembunuh bersiri, dia lah sekian-sekian. Lalu kita layak dipukul. Sama macam saya sebut orang yang mensyirikkan Allah. Dia satu, kita katakan kiasnya sama. Tidak pernah menyembah Allah. Kalau sebelum dia mati dia mengucap 2 kalimah syahadah, maka dia layak masuk syurga. Sebab detik akhirnya dia menyembah. Tapi ni sampai mati, tak nak. Maka pertama Allah buat pengasingan dia mesti dikebumikan di perkuburan orang kafir. Tidak boleh dikebumikan di perkuburan orang Islam dengan sepakat dan ijma' para ulama. Kalau ada seorang kafir, walaupun baik macam mana, lalu kita kebumikan sebab dia Perdana Menteri orang kafir misalnya. Maka ditanam dalam perkuburan Perdana Menteri yang semuanya Islam, dia seorang kafir. Katakan, dia ni jauh lebih baik daripada pemimpin-pemimpin Islam lain. Yang lain semua rasuah belaka, contohlah. Ni je tak rasuah seorang. Apakah dilayak dikebumikan di perkuburan Islam tu? Tak layak. Tak layak. Baik, hukum kamu letak kat dunia, dia jijik kerana kamu rasuah. Itu hukum kamu. Hukum di sisi Allah dijijikkan, dia syirik pada Allah. Dia jauh lebih besar. Allah yang buat hukuman itu. Kerana Allah menyebut dosa lain Allah ampunkan. Tidak dosa syirik. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang mensyirikkan Allah. Yang lain pada tu Allah ampun. Yang lain pada tu. Yang rasuah, yang bunuh orang 99 orang, even 100 orang, even 1000 orang. Even dia George Bush. Yang bunuh ratus ribu orang di Iraq. Bila mana dia masuk Islam, Allah ampun. Sebab nilai iman kepada Allah. Tapi syirik, biarlah dia ada semua sifat baik orang Islam. Semua sifat baik orang Islam ada dengan dia. Jujur, amanah, bertanggungjawab, membantu orang, semualah. Yang baik-baik semua ada kat dia. Tak ada yang buruk oleh si inci. Melainkan dia kufur, maka itulah yang paling buruk sebenarnya. Itu paling buruk. Walaupun Allah tak akan mengumpulkan semua kebaikan pada orang kafir. Tak akan. Allah tak akan jadikan orang kafir itu orang yang mulia dengan segala akhlak. Tak. Sebab akhlak tu dia datang daripada keimanan, akidah. Dia bukan sekadar datang daripada kerana kebiasaan atau kerana didikan. Dia ni keluar daripada imannya kepada Allah. Sebab tu orang yang diiman, lama kelamaan akan keluar akhlak baik dia. Mungkin masa ni kita nampak dia begitu, begini. Lama kelamaan dia akan keluar sebab iman tidak akan meredai untuk semuanya buruk, melainkan akan keluar kebaikan dia. Akan keluar tanda-tanda iman dia. Kerana dia orang beriman. Akan keluar tanda-tanda Islamnya kerana dia orang Islam. Ada pun orang kafir akan keluar kekufuran dia. Walau dia baik, dia akan keluar kekufuran dia. Kita tengok dia baik. Last kali, dah. Adalah cerita dia. Kerana Allah tak akan izinkan mana-mana kekufuran, dizahirkan kebaikan secara menyeluruh. Kerana apa yang dia ada itu buruk. Kufur. Kufur itu terlalu buruk. Sebab itu saya katakan, kalau kita tahu tentang nilai kekufuran, kalau kita tahu bahayanya kekufuran, maka kita pun tak boleh pejam mata bila melihat kekufuran. Sebagaimana Nabi SAW. Rasulullah mana nak pejam mata? Sentiasa berjaga fikir macam mana nak selamatkan manusia daripada kekufuran. Kat Mekah dah kena halau balik semula. Balik semula untuk berdakwah. Bukan Nabi balik nak balas dendam. Kalau Nabi SAW nak balas dendam, Nabi dah boleh bunuh semua orang Mekah. Maka itu kita boleh kata Nabi berdendam. Tapi tak, Nabi balik ke Mekah untuk berdakwah kembali. Memaafkan mereka sebab mereka memeluk Islam.
Dan mereka dimuliakan sebagaimana orang Islam dimuliakan. Ya, bagaimana jelas dalam Islam, dalam bab terkait kekufuran. Tapi hari ini orang bersepakat melihat benda yang paling bahaya ialah kemiskinan. Benda yang paling bahaya sekian. Mereka lupa untuk melihat kekufuran sehingga datang pemimpin Islam sebenar. Akan mula bercakap kembali tentang nilai kekufuran. Sehingga turun Nabi Isa yang bercakap tentang nilai kekufuran dengan lebih tegas, sama ada Islam atau kaum mati. Sebab bila berada pada akhir zaman, maka dia tidak ada pilihan lain. Wa imma kamu Islam, wa imma kamu mati. Dua je. Kalau kamu tak pilih Islam, kami akan bunuh. Kalau manusia sayang nyawa, maka perlu Islam. Walaupun kerana terpaksa, waktu itu dipaksa. Ya. Kerana waktu itu sudah tidak ada hukum tiada paksaan dalam agama. Waktu turunnya Nabi Isa, kenapa? Kerana kiamat. Nabi SAW menyatakan, la yaqbalu illa al-Islam awis sayf. Nabi Isa AS, dia tak akan terima melainkan sama ada Islam atau kamu mati. Nah, Islam tu nak kena bunuh. Dua je. Zaman Nabi SAW 3 pilihan. Islam, perang atau jizyah. Tak nak masuk Islam tak apa. Kami tak paksa. Bayar jizyah. Kenapa kena bayar jizyah? Ini diskriminasi tak? Orang Islam lagi banyak kena bayar. Segala bentuk zakat dia kena bayar. Kami tak jizyah je. Zakat dah tak wajib. Zakat fitrah tak wajib. Zakat harta tak wajib orang kafir. Sebab kadang-kadang orang kafir dia tak faham tentang sistem. Dan Islam dia kata orang Islam diskriminasikan orang kafir. Mereka mengenakan jizyah kepada orang kafir. Ini tak adil. Tanya orang Islam apa yang mereka bayar. Contoh kita bayar apa? Zakat. Zakat fitrah tu atas kepala semua kena. Kecil besar kena berlaku. Kemudian zakat harta. Bukan satu jenis harta. Zakat perniagaan lain, simpanan lain, emas perak lain, ternakan lain, tanaman lain. Zakat barang perniagaan lain. Zakat gaji lain. Banyak zakat. Itu belum cerita tuntutan untuk sedekah. Tetapi yang paling banyak keluar komitmen hartanya orang Islam. Kalau orang kafir aku kata Allah kita kena bayar jizyah, ini diskriminasi pencukaian sekian-sekian. Kalau mereka kaji betul jizyah, mereka hanya bayar sejumlah yang kecil daripada apa yang orang Islam punya komitmen. Sebab mereka ni tak percaya pada pahala. Orang Islam percaya pada pahala, maka Allah suruh orang Islam menyumbang banyak-banyak. Kenapa dijadikan banyak zakat? Bukan kerana nak suruh Islam ni punya komitmen beban yang berat, bukan. Ruang untuk orang Islam dapat pahala yang banyak. Kerana bila kita keluarkan zakat, macam kita solat zuhur, asar, maghrib, isyak. Ia wajib. Dan pahalanya sama. Dan kita semua tahu, pahala ibadat wajib lebih afdal daripada pahala ibadat sunat. Tuan-tuan kalau keluarkan zakat, pahalanya lebih besar daripada sedekah. Zakat. Maka orang Islam ini Allah perbanyakkan bentuk zakat. Supaya pahala dia banyak. Ada zakat itu, zakat ini. Dan supaya orang Islam tidak lalai dengan harta dia. Setiap kali ada harta, dia tahu ada komitmen zakat. Zakat seperti sentakkan dia seketika. Ini hak Allah yang kamu kena berikan. Untuk tolong orang miskin. Maka sentiasa tergambar dalam fikiran orang Islam. Sebab saja mereka ada je satu amount duit, mereka kena ingat orang miskin. Oh saya ada banyak ni, ingat orang miskin. Saya ada banyak, ingat orang miskin. Supaya dalam otak kita tak pernah lupa orang-orang yang perlu kita bantu. Yang perlu kita tolong. Ini Islam. Kemudian kata Allah SWT. Wa yauma taqumus saah, dan pada hari berlakunya kiamat. Yauma idzin, ketika itu yatafarraqun, mereka ada dua puak. Allah akan bezakan orang beriman dengan orang yang soleh. Sebagaimana Allah sebut dalam Al-Quran surah Yasin, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Hari itu kamu akan dibezakan. Tuan-tuan, kat dunia ini orang kafir cuba berbeza dengan orang Islam sebab mereka menghina orang Islam. Kat dunia ni orang kafir cuba tak nak sama dengan orang Islam. Sebab mereka nak hina orang Islam dengan satu bentuk pakaian dia. Dengan satu bentuk rupa dia. Oh ni orang Islam jenis berjanggut, jenis berhijab. Lalu mereka pun hina. Yang berhijab dianggap kuno, yang berjanggut dianggap sekian-sekian. Yang berkopiah, yang berserban lagi lah, yang berjubah. Lalu atas perbezaan ini untuk mereka hina. Itu yang mereka laku di dunia. Tapi akhirat kala Allah terbalikkan. Allah bezakan orang beriman. Supaya orang beriman boleh persendakan orang kafir sebagaimana mereka persendakan orang beriman. Allah akan balas balik. Bila Allah jadikan orang kafir waktu itu, mereka ada pakaian khas yang menghinakan mereka. Lebih hina daripada pakaian-pakaian banduan. Kalau hari ini macam saya katakan, bila mereka nak hina Islam, mereka membuat karikatur dan sebagainya bentuk pakaian orang Islam. Serbannya, jubahnya,
Tudungnya. Dengan ini mereka hina orang Islam. Lalu bila mereka buat peraturan, mereka nak orang Islam jangan pakai pakaian Islam. Tak benar bertudung. Tak benar berhijab. Tak benar berkopiah. Tak benar berserban. Tak benar. Mereka cuba hina pakaian ini. Kononnya pakaian ini mengancam keselamatan mereka. Maka akhirat kelak Allah balas balik. Allah akan bezakan pakaian mereka untuk dihina. Dan orang beriman tinggi pada hari itu. Sebagaimana mereka ini kata Allah, idza marru bihim yataghamazun. Bila orang beriman lalu depan mereka, mereka mempersenda-sendakan. Dan kelak Allah jadikan orang beriman berada di atas kerusi-kerusi syurga. Di atas kita panggil apa nama ni, dipan-dipan syurga ataupun katil-katil syurga, sambil melihat orang kafir dan orang beriman mempersendakan mereka kembali. Alal araiki yang zurun, di atas pelana-pelana syurga, di atas kursi-kursi syurga, mereka lihat orang kafir bagaimana mereka diazab, lalu mereka ketawa ke atas perbuatan ataupun ke atas musibah itu. Ini balas balik. Kemudian kata Allah, fa ammal ladzina amanu. Allah mulakan satu kelompok namanya orang beriman. Dia mulakan dahulu kelebihan orang beriman. Orang beriman dan beramal soleh, fahum fi raudatin yuhbarun. Mereka di dalam syurga yang penuh kehijauan, yang penuh keindahan, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dalam keadaan bergembira. Yuhbarun maksudnya dalam keadaan mereka seronok, gembira, ketawa. Allah menyebut perkataan raudah. Kita kalau sebut raudah, kita pun ingatlah tempat nama raudah, tapi hijau. Raudah bahasa Melayu maknanya taman. Raudah, jamak dia Riyadh. Riyadun. Sebab tu di Saudi ada satu wilayah daerah bandar nama Riyadh. Maknanya taman-taman. Al-Imam Nawawi karang satu kitab Riyadhus Salihin, taman-taman orang soleh. Allah sebut dalam Quran perkataan itu raudah. Maka raudah ini ialah gambaran syurga yang bersifat menghijau dan indah. Itu istilah raudah. Satu benda yang indah lagi menghijau. Kita manusia Allah jadikan fitrah, kita suka hijau. Walaupun ada yang tak nak pangkau hijau, itu cerita lain. Tapi dia suka hijau. Manusia dia memang suka hijau. Dia tengok pokok hijau, dia tengok sekian-sekian menghijau, dia pun tenang. Ada pakar psikologi, dia buat kajian bagaimana warna membentuk emosi manusia. Yang saya pernah sebut tentang kajian seorang ataupun penulisan seorang doktor daripada Lebanon. Bila dia tulis, bila dia tengok ramainya orang bunuh diri. Orang bunuh diri dah berserabut. Dia bila pergi satu tempat, tempat tadi kalau jenis berserabut, lagi cepat dia bunuh diri. Sehingga mereka berfikir macam mana nak buat. Lalu mereka dapat satu solusi, tempat yang biasa orang bunuh diri, mereka cat warna hijau. Akhirnya mereka dapati kadar bunuh diri itu menurun. Kerana bila orang tengok benda hijau, dia tenang. Tentang kita serabut-serabut ni, tengok pokok-pokok, tengok sekian-sekian, tengok air yang mengalir tenang. Tengah-tengah serabut masuk hutan. Tengok kita akan tenang. Kerana itu fitrah, Allah jadikan fitrah. Manusia tak boleh lari daripada dia suka melihat yang hijau. Dia tak lari, dia tipu kata, saya tak. Saya tengok hijau serabut mata sikit Ustaz. Bohong. Yang bersifat semula jadi ni. Dia tengok, dia akan tenang. Kerana itu Allah menggambarkan, daripada awal syurga itu tempat warnanya cukup menenangkan kamu. Raudah. Ni daripada jauh tengok dah tenang, belum cerita masuk. Masuk dengan melihat segala keindahan yang Allah sebut. Yuhbarun. Yuhbarun. Dalam keadaan mereka gembira. Dalam keadaan mereka suka. Dalam keadaan mereka ini dimewahkan. Al-hab asalnya maksudnya hiasan. Mereka dihiaskan dengan pakaian yang berbagai. Dengan hiasan berbagai. Ahli syurga memakai gelang emas. Di syurga dia pakai gelang emas. Kat dunia tak boleh pakai gelang. Dan syurga ya, antara hiasan orang beriman ialah gelang-gelang emas. Pakai sutera-sutera. Demikian juga wanita-wanitanya. Semuanya dalam hiasan. Umpama kita, waktu kita paling lawa sekali bila? Lawa sekali. Masa pengantin baru lah. Sebab apa? Dihiaskan. Dengan mak andang, pak andang, semua hias. Yang ni tacak muka, yang ni tacak kaki, yang ni tacak pakaian, semua tacak. Tacak sikit, akhir pun lawa lah muka kita. Lawa, nampak lawa. Itulah paling lawa sekali dalam seumur hayat kita. Sekarang dah tak lawa dah. Dulu, mula. Ni, lawa. Ni ahli syurga setiap hari pengantin baru. Bukan apa kita sebut tu contoh. Ahli syurga ni lawa pada pengantin lagi.
Setiap hari dia berada dalam keadaan yang baru dihiasi. Tak adalah kita pagi hias, petang dah jadi macam hantu. Pagi tadi baru nampak lawa, petang lain dah muka dia. Bangun tidur dah rambu-rambu dah rambut ni. Tak, ahli syurga tak, sifatnya sama. Bahkan semakin bertambah keindahan, kecantikan. Kita dah baca hadis, bila mana ahli syurga berpisah di dalam syurga. Yang seorang tu nak ke pasar, yang seorang tu nak ke sini. Lalu mereka meninggalkan kawan-kawan, isteri mereka, keluarga mereka. Dan bila mana mereka pulang, mereka berkata, tadi kami tinggalkan kamu dalam keadaan kamu cantik. Dan bila kami balik, kami nampak kamu makin cantik. Lalu kata yang ditinggalkan pula, tadi waktu kamu pergi, kami nampak dah kamu dah cantik. Bila kamu pulang kembali, kamu makin cantik. Kita bayangkan keindahan. Kita tadi nampak lawa, atau tadi nampak uduh, balik lagi uduh. Tadi pergi nampak macam kusuk masai rambut je. Ni yang dengan janggut sekali kusuk masai. Teruk. Kerana sifat dunia dia makin teruk. Kita tengoklah kita makin tua. Walau dulu kita mungkin ratu kampung kita. Mungkin dinobatkan sebagai macam-macam gelaran lawa kita. Hari ni tengok muka kita. Keduk sana, keduk sini. Makin lama makin tua. Makin lama kita makin pendek. Kita tinggi makin pendek, bongkok dah jalan. Mana lawa? Walaupun kita masih cenderung untuk berlawa. Hakikatnya kita dah tak lawa. Lawa lagi ni, nenek umur 80 letak lagi gincu ni. Makcik, nek tak nampak lawa dah nampak gila pula ni. Dia bila dah dia tua, dia nak berlawa lagi, kita tak terima. Cuba tuan-tuan jumpa orang 70-80, dia cuba berlawa letak minyak rambut, dia pun belah tepi lagi. Tengok ni pakcik ni. Dia bawa keluar tanjung rambutan ke apa. Sebab kita dah tak boleh terima manusia bila satu usia, kita dah tak boleh berlawa dah. Ala kadar je, ala kadar. Itu hakikat kita. Dan sampai kita mati, berlawalah kita dengan kain kafan kita. Tak ada lagi yang lain. Habis ke sudah. Baik, Allah cerita orang beriman sentiasa lawa. Kemudian lepas Allah sebut orang beriman, Allah mesti sebut perbandingan cepat dia panggil. Banding cepat. Ini orang beriman. Ini orang kafir. Pilih. Seolah-olah begitu. Macam kita kata, ini barang baik, ini barang tak elok. Nak mana? Orang yang tak baik, barang elok lah. Orang sebut, ni murah, ni mahal. Awak nak mana? Nak yang murah lah. Yang ni, yang hari ni, yang ni yang semalam. Nak yang hari ni. Allah buat perbandingan cepat supaya manusia pun nakal. Memang kamu nak beriman, ini balasannya. Atau kamu nak kafir, ini dia akibat dia. Allah kata, wa ammal ladzina kafaru, dan ada orang kafir, wa kadzabu bi ayatina, dan mendustakan segala perintah kami, wa liqa'il akhirah, dan juga pertemuan hari akhirat, fa ulaika bil azabi muhdharun, dan mereka sentiasa dilingkungi oleh azab. Yang kita sebut sebenarnya ayat azab di bawah, di atas, di kanan, di kiri, mereka dilingkungi umpama ayam bakar yang ditutup. Kita tengok ayam bakar kita tutup. Tak dalam oven. Tak dalam microwave. Ni dia bakar kiri kanan atas bawah suhu dia. Maka masak habis. Begitu manusia dalam neraka, orang kafir. Sebab itu orang kafir dia dapat segala nikmat kat dunia. Walaupun di sini di trilion. Nanti pada hari dibakar dalam api neraka, dia tak rasa pun nikmat. Tuan-tuan jangan kata neraka kita. Kalau hari ni kita pernah dulu, tuan-tuan pernah jadi pengarah lah. Dapat gelaran Tan Sri, Datuk lah, benda lah gelaran. Sampai kita tua, kita pencing. Rasa tak lagi gelaran. Kalau panggil Datuk pun, dah memang Datuk pun. Memang Datuk, dah umur 80, memang Datuk lah. Tuan-tuan jangan suhati lah tak dapat Datuk. Nanti kita semua dapat Datuk pula. Dah tua Datuk lah. Orang panggil Datuk belaka. Apa nilai waktu tu? Kalau dulu pernah jadi menteri besar, dah pencing. Pernah jadi Perdana Menteri, tapi dah pencing. Apa nilai waktu tu? Jangan kata akhirat ni kat dunia lagi. Kalau dulu tuan-tuan pernah kaya lah. Apa nilai? Kalau dulu kita pernah sihat berlari nombor 1. Hari ni jalan pun tak larat. Jangan kata berlari. Apa nilai dulu yang kita nombor 1 berlari? Apa nilai tuan-tuan balik rumah, tengok semua medal-medal, piala-piala olahraga yang kita dapat dulu. Kita pernah dinobatkan olahragawan, peringkat sekolah, peringkat daerah, peringkat negeri, even kebangsaan. Apa nilai tu semua bila kita tua kita tengok? Just kenangan yang kita tak rasa apa dah. Ada rasa ke? Tak rasa ke dah. Tengok ni semua tak ada. Dan nanti dalam kubur lagi tak rasa. Nanti akhirat kelak lagi tak rasa. Kerana yang mereka rasa apa? Pahala atau dosa? Dua je. Itu yang kita sebut hadis. Allah bawa orang yang paling kaya di dunia. Lalu dicelupkan dalam neraka dengan satu celupan. Lalu Allah bertanya, apakah kamu pernah dapat nikmat dunia? Dia kata tak pernah. Kerana azab neraka melupakan nikmat yang pernah dia dapat.
Tuan jangan cerita azab neraka, kita sakit sehari, lupa semua nikmat yang pernah kita dapat. Ni lidah pecah sikit, lidah pecah. Dah tak boleh makan dah. Kita dah lupa dah nikmat yang pernah kita makan dulu. Lupa, tak boleh ingat dah. Kita manusia, orang yang cepat lupakan sesuatu. Antara rahmat Allah pada kita, Allah jadikan kita penyakit lupa. Kalau kita tak lupa tuan-tuan, kita dah gila lama. Kenapa sebahagian benda-benda yang bersifat musibah, Allah ringankan bebanan musibah dengan kita lupa. Dan kita dah tak ingat dah zaman kita dulu susah, zaman sekian-sekian. Tapi dalam masa yang sama juga Allah nak ingatkan kita akan adanya akhirat. Allah juga lupakan nikmat yang kita pernah dapat. Nikmat apa yang tuan-tuan pernah dapat dulu, yang kita cukup gembira, hari ni ada tak rasa tu? Tak rasa. Habis dah rasa tu. Supaya kita tahu yang rasa sebenar ialah rasa di akhirat. Kan nikmat di akhirat tak pernah orang lupa. Sebagaimana azab di akhirat tak pernah orang lupa. Tuan-tuan kat sini, kat dunia azab macam mana pun kita akan lupa. Sehebat mana pun azab. Sehebat mana pun duka cita kat dunia kita akan lupa. Orang yang kematian orang paling disayang, letak 2 bulan dia lupa. Dia pun melompat balik, dah jumpa jodoh balik. Tunggu mati pula, sedih balik. Lepas 3 bulan, 4 bulan dia pun gembira balik. Kenapa Allah jadikan lupa? Rahmat pada kita. Kalau kita ingat benda-benda macam tu, kita boleh jadi gila. Tekanan. Tapi Allah lupakan sebahagian besar masalah kita. Dan sama juga macam saya katakan, Allah lupakan sebahagian besar nikmat supaya kita tahu bukan dunia tempat kita menikmati, tapi akhirat. Kemudian kata Allah, lepas sebut tentang 2 perbandingan kelompok. Fasubhanallah, kerana itu muliakan Allah. Bertasbihlah pada Allah. Hina tumsun, ketika kamu berpetang-petang. Wahina tusbihun, dan ketika mana kamu berpagi. Maksud berpetang di sini ialah maghrib dan isyak. Perkataan fasubhanallah, ingatlah Allah yang diri kamu solat. Diri kamu solat pada waktu petang. Petang ni bila? Maghrib dan isyak disebut petang. Dan ketika mana tusbihun, waktu subuh kamu, yakni waktu subuh lah. Walaul hamdu fis samawati wal ard, dan bagi Allah segala pujian di langit dan di bumi, yakni milik Allah. Wa asyiyan, dan pada waktu asar, asyiyan ni petang, pada waktu asar. Wa hina tudhirun, dan ketika mana waktu zuhur. Kata para ulama, dalil ini jelas menunjukkan tentang solat 5 waktu. Ada orang yang anti solat, dia kata, mana ada dalam Quran tunjuk waktu solat? Tak ada. Mana ada dalam Quran? Sebab tu kami tak solat. Sebab dalam Quran tak ada. Kami tak terima hadis Nabi. Ini golongan anti hadis. Mereka kata nak Quran je. Dalam Quran pun tak sebut mana ada solat 5 waktu. Dia umum je. Aqimus solat, tunaikan solat. Tak sebut. Cara pun tak sebut, maka terpulang masing-masing. Kerana mereka cuba melihat Quran tu secara atasan je. Tidak melihat pada penafsiran. Lalu kata ulama, apa maksud? Sebab orang yang anti solat ni bukan zaman ni. Sejak dulu lagi. Kok hari ni dia cuma ulang dialog dulu. Ini maha suci Allah. Bertasbihlah pada Allah ketika mana kamu berpetang-petang, yakni maghrib dan isyak. Dan ketika mana berada dalam waktu subuh, yakni solat subuh. Dan pujian pada Allah yang memiliki langit dan bumi. Pada waktu petang, yakni asar. Dan ketika mana waktu zuhur, hina tuzhirun, dan waktu zuhur, kata Allah. Dan orang tanya balik, baiklah kamu kata dalam Quran tak ada solat 5 waktu pun, cuma suruh solat je. Suka kami lah nak solat macam mana pun. Maka kita tanya masih yang sama, apakah dalam Quran ada yang Allah perintahkan kamu macam mana nak melakukan jenazah? Sehingga kamu tanam jenazah, Quran tak sebut pun suruh tanam jenazah. Atau kapangkan jenazah. Atau solatkan jenazah. Tak ada. Kenapa kamu uruskan jenazah? Sama macam tu. Dia kalau nak cerita tentang secara zuhir begitu. Benda yang sama. Jawapan yang sama kepada anti kepada hadis ini yang menolak kononnya Quran tak ada. Padahal Quran ni ada. Cuma kena tadabbur kejap. Dalamnya ada semua benda. Allah sebut dalam Quran, ma farratna fil kitabi min syai'. Kami tidak pernah cuaikan sesuatu pun dalam kitab ini. Melainkan kami terangkan. Semua benda ada. Sebab itu disebut Quran lengkap. Cuma bila tak faham, maka semua benda macam tak ada. Tetapi bila kita tak faham bahasa Quran, kita pun tak kerti bahasa Arab. Memang rasa macam tak ada apa-apa. Tapi bila kita faham, kita mendalami, makin kita dalam bahasa Arab, melihat frasa-frasa, perkataan-perkataan, kalimah-kalimah, makin kita faham apa maksud Quran tadi.
Baik secara perintah ibadatnya, perintah berkait dengan ilmunya, perintah berkait dengan akhlaknya, perintah berkait tentang apa sahaja dalam Quran. Sebab itu kalau orang tadabbur Quran betul. Nak tafsir Quran ni tuan-tuan memerlukan puluhan, ratusan jilid kitab. Sebab itu para ulama dia tak mampu buat semua. Sebab itu ada ulama cenderung tafsir hukum hakam seperti tafsir Qurtubi. Ada ulama cenderung untuk bercakap tentang sejarah seperti tafsir Tabari. Ada ulama bercakap tentang alam geografi seperti tafsir Fakhrul Razi. Ada ulama yang bercakap tentang nilai tata bahasa seperti Zilalul Quran, Sahib Zilalul Quran. Ada ulama yang bercakap tentang kalimah Quran, kalimah itu seperti tafsir Jalalain oleh Jalaluddin Al-Mahli dan Jalaluddin As-Suyuti. Ada ulama yang membicarakan aspek itu, aspek yang pelbagai, maka tafsir pun jadi banyak. Ada yang bahaskan secara balaghahnya, maka lahirlah kita kan tafsir yang bersifat balaghah seperti tafsir Al-Kashaf oleh Imam Zamakhsyari. Ada ulama yang membicarakan secara riwayat hadisnya, maka lahir kitab tafsir At-Tafsirul Ma'thur, Ad-Durrul Manthur fi Tafsiril Ma'sur seperti Imam Suyuti. Akhirnya kita ni tuan nak beli kitab tafsir tak boleh beli satu. Kena beli puluhan kitab tafsir. Kerana setiap kitab tafsir tadi angle dia lain. Kenapa? Luasnya penafsiran Quran. Luas sangat. Lepas tu saya beli ni puluhan tafsir untuk tafsir Quran. Kenapa? Memang terlalu luas. Tu orang kata kalau orang faham bahasa Quran, dia tak akan kata tu tak ada, ni tak ada. Dia akan kata semua ada, semua ada, semua ada. Sebab dia faham. Kalau tak faham dia kata semua tak ada. Sebenarnya bukan semua tak ada, kamu yang otak tak ada. Itu yang kamu nampak semua tak ada. Sebab orang jenis otak tak ada, tak nak akal, tak ada akal, memang dia nampak semua tak ada. Orang kalau jenis buta, memang semua nampak tak ada. Orang jenis pekak, memang dia tak dengar orang cakap apa-apa. Awak cakap apa? Saya tak dengar pun. Saya dah cakap banyak kali, habis sampai tak dengar. Sebab awak pekak. Yang menghalang bukan tak ada perkataan saya, tapi pendengaran awak. Yang menghalang awak untuk tahu Quran tu ada semua benda ialah kejahilan awak. Kalau awak ada ilmu, maka awak nampak segalanya, awak dapat teroka segala-galanya. Tapi tak ada ilmu, memang tak nampak apa. Kemudian kata Allah, lepas menyebut tentang kita hendaklah bertasbih, menyebut nama Allah. Baik, kenapa disebut waktu petang dan waktu pagi? Kerana di situ memperlihatkan kuasa Allah yang luar biasa. Apa dia? Pertukaran malam dan siang. Tahu waktu petang kan bertukar. Kan hebat daripada siang, tiba jadi malam. Tiba jadi malam. Bukankah itu nampak peredaran matahari yang tenggelam, lalu melahirkan kegelapan, lalu membentuk waktu namanya malam. Kemudian pada pagi esok keluar pula matahari, lalu membentuk waktu siang. Dengan ia tunjuk secara jelas kuasa Allah yang mengubah malam dan siang. Tidak ada satu kuasa pun atas dunia dapat menahan pergerakan ini. Pergerakan malam dan siang. Ada tak satu kuasa yang boleh tahan siang ni? Jangan kau tenggelam wahai matahari. Jangan timbul wahai matahari. Tak ada. Ini kekuasaan Allah yang mutlak. Apakah berhala kamu buat? Apakah yang sekutu kamu buat? Tak ada apa. Dan inilah kekuasaan Allah. Sebab itu Allah menyuruh kita bertasbih waktu ini. Kerana zahir kekuasaan Allah. Sebab itu bila kita melihat satu kekuasaan Allah depan mata kita, kita subhanallah. Maha suci Allah. Kerana menunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala. Kemudian kata Allah, antara kekuasaannya juga, yukhrijul hayy minal mayyit. Allah keluarkan benda yang hidup daripada mati. Kata apa yang Allah Ta'ala keluarkan benda yang hidup daripada mati? Kita tengok manusia dijadikan daripada apa? Daripada tanah yang mati. Kita ni asal daripada tanah. Tanah tadi jadilah manusia. Kemudian jadilah mani. Dan Allah keluarkan burung. Burung daripada mana Allah keluarkan? Daripada telur. Telur tu mati. Keluar makhluk hidup. Namanya burung. Allah yang mengeluarkan daripada benda yang mati kepada benda yang hidup. Demikian sebaliknya. Daripada hidup tadi Allah keluarkan yang mati. Daripada burung, keluar pula telur. Burung tu hidup. Dia keluar benda mati, namanya telur. Telur tu benda mati. Dia keluar pula burung yang hidup. Siapa yang melakukannya? Allah. Allah boleh jadikan dari hidup ini pada mati, mati ini pada hidup. Sihat pada sakit, sakit pada sihat. Menang pada kalah, kalah pada menang. Allah jadikan semua itu kitaran. Menandakan kebesaran Allah Ta'ala bagi orang berfikir. Allah jadikan ini orang beriman, ini orang kafir. Kemudian Allah tukar pula, yang beriman jadi kafir, yang kafir jadi beriman. Boleh atau tidak? Boleh. Bukan Allah keluarkan daripada zuriat yang kafir, zuriat yang beriman. Daripada zuriat Abu Jahal, keluarnya zuriat yang beriman, Ikrimah bin Abi Jahal. Daripada zuriat yang kafir, keluarnya Nabi Ibrahim.
Ibrahim keluar daripada zuriat yang kafir. Ayahnya kafir. Keluar. Maka nak beritahu itu adalah kekuasaan Allah SWT. Allah Ta'ala boleh bangunkan orang yang tidur daripada orang yang Allah jadikan orang yang hidup, yang jaga kepada tidur. Dan Allah boleh jadikan daripada tidur, dia menjadi jaga. An-na'im minal yaqdhan, wal yaqdhan minan na'im. Daripada kita jaga segar, akhirnya kita longlai layu tidur. Daripada kita longlai layu tidur, kita jadi segar bangun. Ini semua adalah kejadian Allah Ta'ala. Maka ini semua pertukaran ini menunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala. Kemudian kata Allah, daripada itu kamu kiaslah, kamu fahamlah. Kata Allah apa dia? Wa kadzalika tukhrajun. Kiasannya kata Allah. Demikian kami keluarkan manusia pada mahsyar. Apa dia? Itu kamu mati, kemudian kami hidupkan kamu. Sama juga macam burung tadi mati, maka keluar. Telur tadi mati, maka keluar burung yang hidup. Burung yang hidup, maka keluar telur yang mati. Mu pun sama kata Allah, wa kadzalika tukhrajun. Mu nanti mati, kemudian bangun hidup balik. Kadzalik macam itulah. Maka kata ulama, inilah dia kiasan Allah suruh kita faham. Macam mana malam jadi siang, kemudian siang jadi malam. Kamu juga bagaimana kamu hidup, mati, Daripada hidup pada mati, mati pada hidup. Demikian. Demikian bumi yang mati menjadi subur, bumi yang subur maka jadi kontang kembali. Kamu yang menang jadi kalah, kemudian yang kalah jadi menang balik. Semuanya ini kekuasaan Allah. Bagaimana kamu menafikan bahawa kamu akan dibangkitkan? Macam mana nafi? Sedangkan ni kita katakan telur mati ni, keluar benda hidup. Telur tu kan kita rebus tak ada apa dalam tu. Tak ada makhluk, ada embrio dia. Kalau kita rebus, dia telur rebus. Kalau kita biar, dia mungkin jadi ayam yang hidup. Atau mungkin dia tak jadi ayam, dia tembelang macam tu. Maka apa yang Allah kehendaki. Maka burung ni pula, mungkin dia bertelur. Maka keluar daripada dia benda yang mati. Jadi mati hidup. Pertukaran ini, Allah letakkan depan kita setiap hari, kita tengok. Supaya kita bertambah yakin akan kebangkitan semula kita sesudah mati. Kita mati akan hidup. Sebab tu orang beriman, matinya merupakan satu rahmat Allah pada dia. Sebab apa? Sebab dia beriman pada akhirat. Orang kafir matinya satu musibah, kan dah tak beriman pada akhirat, maka apa yang diharapkan? Orang kalau tak percaya apa-apa, maka apa yang diharapkan bila dia berlaku, dia berada di tempat yang dia tak percaya apa-apa. Maka dia zero. Ini yang disebut yublisun. Mereka akan putus asa sungguh-sungguh. Dan menyesal sungguh-sungguh. Maka inilah rahmat Allah untuk manusia berfikir. Dan itu saya katakan ayat-ayat Al-Quran, kewajipan kita membacakan mereka, membacakan kepada mereka. Ni mana-mana pemerintah Islam, dia kena bacakan Quran kepada orang-orang kafir, biar mereka dengar. Biar mereka tahu kan itu kewajiban mereka. Mana-mana pelancong datang, sebagaimana Qatar buat. Kata Qatar buat, ni dia orang datang-datang pada dunia. Maka apa dia buat? Dia panggil pada pendakwa, berkumpul di Qatar. Untuk proses dakwah, panggil Zakir Naik. Dia panggil Zakir Naik, India marah. India paling dibenci Zakir Naik. Dia kata ini pembunuh kepada orang Hindu. Dengan sebab dia, ramai orang Hindu masuk Islam. Dia marah sangat. Maka India kutuk Qatar. Tapi dia tak boleh kutuk lebih-lebih. Orang dia banyak kerja kat Qatar. Tapi dia marah kerana panggil pendakwa. Qatar menjadikan Piala Dunia pentas dakwah. Panggil semua pendakwa. Bukan yang diheboh tu Zakir Naik. Yang lain ramai lagi turun. Untuk berdakwah. Dan rakyatnya juga. Bukan sekadar berdakwah dan tunjuk satu stand anti-Yahudi. Ni bila datang Qanawat Israelia, channel Yahudi, kan dia temu ramah. Okay, apa pandangan awak tentang perlawanan? Yang ni kata awak daripada channel mana? Kami daripada channel Israel. Mana ada Israel? Palestin je ada. Lalu mereka tinggalkan. Kalau kita nak sebut Israel. Tak ada Israel, tak ada Israel. Israel ada. Tak, Israel tak ada. Mafish Israel. Palestin je, Palestin. Nama Israel pun tak nak sebut. Menjadikan suatu, kita katakan, peringkat atas mereka buat tatbik normalisasi. Tapi rakyatnya tak ada seorang pun terima normalisasi. Dia tahu ni channel Yahudi, kalau tengah mereka temu ramah, temu buang, mereka akan berdiri belakang wartawan tadi sambil angkat bendera Palestin. Itu mereka buat. Bukan orang Palestin ni, orang Islam lain. Daripada Qatar, daripada Lebanon, daripada sekian-sekian negara untuk tunjukkan solidariti. Jadi pentas pada dunia dia berubah. Itu kata FIFA menyesal anjur kat Qatar, menyesal dia. Dia lah harap tak boleh minum, tak boleh tunjuk lambang-lambang apa ni LGBTQ, tak boleh tunjuk sekian-sekian semua tak boleh tunjuk. Maka mereka marah, cukup marah.
Tapi itu asbab dakwah. Ya, bagaimana orang Islam ni begitu sikap kita terbuka dan dakwah. Akhirnya ramai masuk Islam. Dia dengar azan, ada daripada Brazil masuk Islam, daripada sekian masuk Islam. Ini satu metod dakwah baru. Puak-puak ni bukan datang masjid, bukan datang surau. Jika surau pun tak datang surau, jangan kata orang lain. Akhir dakwah dia tak boleh bergantung pada setempat, dia bersifat, kita katakan dia mesti bersifat murunah, dia mesti bersifat flexibility, ataupun kita katakan lebih keterbukaan, dia tak boleh tertutup. Zaman dah berubah, kita perlu terbuka dalam bab dakwah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.